Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adila binti Kamal. Saya Syakina binti Mat Lazim. Nama saya Syahrul Aizam bin Zanuddin. Saya Nur Mardiatul Adiba binti Nordin. Saya Nur Alia binti Kasim Ong. Nama saya Hakimah Adila binti Muhammad Bismain. Ulasan artikel kami bertajuk Perpaduan Etnik Menerusi Penggunaan Bahasa Melayu. Antara isu yang akan dibincangkan ialah pengenalan, ulasan ringkas berkaitan artikel, isu yang dibangkitkan, adakah isu itu menarik dan mengapa isu itu menarik, kesan artikel terhadap cara anda berfikir, kekuatan dan kelemahan artikel, dan akhir sekali, penutup. Di sini saya akan menerangkan pengenalan tajuk artikel ini iaitu Perpaduan Etnik Menerusi Penggunaan Bahasa Melayu. Umum mengetahui, Malaysia didasari dan dihuni oleh masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Masyarakat yang berbilang bangsa ini, yang dikenali masyarakat pluraliti ini, mempunyai kemahuan dan kehendak masing-masing untuk menjaga kepentingan kaum mereka sendiri. Oleh sebab itu, perpaduan masyarakat yang pelbagai ini amat penting bagi menjamin kelangsungan politik, ekonomi dan kerohanian dalam hidup berkomuniti. Oleh sebab itulah, kerajaan telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara yang juga dikenali Bahasa Melayu, Bahasa Perpaduan. Bahasa Melayu, Bahasa Perpaduan membawa pengertian bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan di dalam lingkungan satu kelompok manusia. Mesti anda tertanya-tanya, kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara Malaysia? Ini kerana bahasa Melayu mempunyai bilangan penutur majoriti di Malaysia. Kedua, bahasa kaum pribumi yang meluas penggunaannya. Ketiga, bahasa yang menjadi alat komunikasi antara kaum. Mesti anda juga terfikir-fikir, mesti ada faktor sejarah di sebalik mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Mari saya ceritakan serba sedikit. Sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah diterima sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi utama sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 lagi. Bahasa ini digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan dan hubungan diplomatik. Dalam konteks hubungan antarabangsa, surat-surat rasmi dan dokumen perjanjian turut menggunakan bahasa Melayu bertulis Jawi. Ini membuktikan bahasa Melayu dapat difahami oleh pelbagai kaum termasuk pihak British. Kalau mereka tidak mengerti pun, ada munshi atau guru bahasa Melayu yang akan mengajar mereka. Begitu juga dokumen-dokumen lain seperti Undang-Undang Tubuh Negeri-Negeri Melayu telah menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Jawi sebagai medium. Semua ini membuktikan kepada kita betapa bahasa Melayu mencapai tahap yang tertinggi dan digunakan sehingga ke peringkat antarabangsa. Memandangkan bahasa Melayu telah sekian lama digunakan sebagai bahasa rasmi dan basahan, sebagai bahasa komunikasi dan persuratan, maka bahasa Melayu telah dipersetujui dan disepakati bersama oleh pemimpin pelbagai kaum di negara ini akan menjadi bahasa kebangsaan bagi Persekutuan Malaysia yang merdeka pada tahun 1957.
Maka tidak hairanlah bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi negara di Malaysia untuk menjamin perpaduan, kesejahteraan, keharmonian dalam hidup berkomuniti di negara Malaysia. Saya Syahrul Aizam akan memberi ulasan ringkas mengenai artikel perpaduan etnik menerusi penggunaan bahasa Melayu yang ditulis oleh Siti Norayu Muhammad Basir daripada Universiti Malaysia Perlis. Seterusnya, perkara yang dibincangkan di dalam artikel yang pertama, isu kepelbagaian etnik dan bahasa di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang menggunakan bahasa yang berlainan. Yang kedua, perbincangan mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi sebagai satu usaha untuk memupuk perpaduan di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan etnik. Yang ketiga, penulis juga membincangkan mengenai kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di dalam masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan etnik di Malaysia. Seterusnya, yang keempat, keterbukaan dan toleransi terhadap kaum lain di Malaysia. Yang kelima, kesan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi terhadap perpaduan di Malaysia. Penulis juga membincangkan kesan-kesan penggunaan bahasa Melayu terhadap perpaduan kaum di Malaysia di dalam pelbagai aspek sama ada di dalam diri individu dan juga masyarakat setempat di dalam negara Malaysia. Yang keenam ialah negara di dalam mengekalkan perpaduan kaum di dalam negara merupakan satu cabaran yang besar. Penulis juga membincangkan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan di dalam mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia yang telah wujud sejak zaman Kepulauan Melayu. Seterusnya ialah isu-isu yang dibincangkan. Yang pertama ialah kedudukan bahasa Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan. Di bawah Perlembagaan Persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tertakluk di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan Undang-Undang Parlimen dengan syaratnya. Bahasa Melayu perlulah digunakan dalam urusan rasmi seperti di pejabat-pejabat kerajaan, dalam pengajaran dan pembelajaran serta perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan rasmi. Yang kedua ialah toleransi penggunaan bahasa di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Toleransi atau tolak ansur antara kaum merupakan senjata ampuh dalam mewujudkan perpaduan. Walaupun bahasa Melayu mendapat keistimewaan, namun ia tidak harus digunakan secara membuta tuli dan menafikan hak etnik lain dalam mengembangkan bahasa ibunda mereka. Di bawah Perkara 152, membenarkan pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa lain asalkan ia tidak dalam konteks kegunaan rasmi. Keterbukaan ini membuktikan toleransi terhadap kaum lain tetap wujud bagi menjamin rasa senang di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang ketiga ialah bahasa Melayu sebagai lambang jati diri yang dikongsi masyarakat berbilang kaum. Bahasa bukan sahaja untuk menyampaikan maklumat tetapi merupakan lambang kepada wujudnya sesebuah negara. Ia berperanan luas sebagai bahasa pemersatu. Setiap warga negara harus mempunyai jati diri yang sama dan perlu dikongsi untuk memupuk semangat cinta akan negara. Menurut Abdullah Hassan, masyarakat Jepun yang mendapat ilmu menggunakan bahasanya sendiri membuktikan mereka maju kerana minda mereka bebas dari pengaruh oleh bahasa asing. Namun, pada hari ini, penggunaan bahasa Melayu yang melambangkan jati diri masyarakat Malaysia semakin terhakis percampuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu
dalam penuturan masyarakat Malaysia. Menyedari impak bahasa sebagai jati diri dan negara adalah sangat besar, maka bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu dihormati, iaitu dengan melahirkan rasa bangga akan bahasa Melayu. Yang terakhir ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu berbeza dari segi etnik, budaya dan agama, tetapi berpegang kuat dengan ikatan kewarganegaraan yang kuat. Perdagangan dan perniagaan telah menarik minat pedagang-pedagang asing untuk masuk ke tanah Melayu, seterusnya menambahkan bidangan etnik lain di tanah Melayu. Usaha kerajaan dalam membentuk perpaduan antara kaum adalah dengan mewujudkan satu bahasa yang boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat, iaitu bahasa Melayu. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak dapat disangkal kerana bahasa ini merupakan bahasa yang paling mudah difahami oleh semua peringkat umur. Perpaduan menggunakan bahasa Melayu diperkuat lagi apabila bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pengantar menjadi medium dalam menyemarakkan lagi semangat perpaduan di kalangan pelajar yang berbilang kaum. Baiklah, untuk slide yang berikutnya, saya akan menerangkan bagi persoalan adakah isu tersebut menarik dan mengapa. Kami berpendapat bahawa isu dalam artikel ini adalah menarik. Untuk menjawab persoalan mengapa, di sini saya telah menyenaraikan beberapa sebab isu ini menarik. Mengapa isu ini menarik? Yang pertama, kerana bahasa Melayu menunjukkan lambang jati diri warga negara Malaysia. Bahasa ini juga berperanan sebagai pemersatu masyarakat majmuk di Malaysia seperti kaum Melayu, Cina, India, suku Sabah dan Sarawak. Petikan akhbar Berita Harian 2 Oktober 2017 menurut bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Khalid berkata, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak akan menghilangkan identiti etnik sesuatu kaum. Sebaliknya, akan menentukan identiti sebenar bangsa Malaysia sejati yang setia pada negara. Beliau berkata lagi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sama fungsinya dengan ikon yang melambangkan identiti negara seperti lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan. Sebagai warga negara yang cintakan negara dan perpaduan, semua rakyat perlu mempertahankan kelangsungan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebab kedua, mengapa isu ini menarik ialah penyatuan pelbagai bahasa dalam negara. Malaysia dikenali dengan pembentukan masyarakat majmuk yang berbeza dari segi bahasa, agama, adat dan budaya. Perpaduan antara kepelbagaian kaum ini diutuhkan dengan penggunaan satu bahasa yang sama. Walaupun setiap kaum mempunyai bahasa tersendiri yang hanya difahami oleh kaum mereka sendiri, tetapi dengan wujudnya bahasa Melayu telah memudahkan semua kaum ini menggunakan satu bahasa untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Dalam Akta Pendidikan 1961 menyatakan bahawa tujuan dasar pelajaran di Malaysia adalah berhasrat untuk menyatu padukan pelajar yang berbilang kaum dan budaya dengan mengamalkan penggunaan bahasa kebangsaan yang sama, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di setiap negeri. Oleh itu, dengan perkongsian bahasa yang sama dalam pelbagai aspek dapat mengutuhkan lagi talian perpaduan sesama masyarakat. Yang terakhir ialah keistimewaan bahasa Melayu itu sendiri. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu sudah dikenali di seluruh pelosok dunia. Bahasa Melayu pernah diiktiraf sebagai bahasa lingua franca, iaitu bahasa perhubungan dan pertuturan dalam wilayah berkenaan suatu ketika dulu. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan untuk memudahkan proses komunikasi antara pihak yang mempunyai bahasa ibunda yang berbeza. Selain itu,
bahasa ini telah diangkat sebagai bahasa rasmi negara tetapi tidak menafikan hak etnik lain dalam mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa ibunda kaum masing-masing. Seterusnya, kita beralih kepada kesan yang diperoleh di dalam artikel tersebut. Jadi, kesan yang pertama ialah sedar akan pentingnya penggunaan bahasa yang seragam. Hal ini kerana kepelbagaian kaum dan etnik dalam kalangan Malaysia dapat disatukan melalui satu bahasa sahaja. Hal ini dapat meningkatkan keserasian dan kefahaman antara kaum. Jurang antara kaum turut dapat diperkecilkan. Kesan yang kedua ialah kita haruslah bertanggungjawab dalam mempertahankan bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu menunjukkan nilai sesuatu bangsa. Dalam konteks ini, kekuatan suatu bangsa bermula dengan faktor kekuatan bahasanya. Bahasa Melayu ialah bahasa yang dianggap seperti identiti negara yang harus dibanggakan oleh seluruh rakyat di Malaysia. Melalui bahasa Melayulah, negara kita terkenal sebagai negara yang berbudi dan berbahasa. Seterusnya, marilah kita beralih ke bahagian kekuatan dan kelemahan. Dalam jurnal ini terdapat dua kekuatan yang dibangkitkan dan juga dua kelemahan yang dibangkitkan. Kekuatan yang pertama ialah kedudukan bahasa Melayu di dalam perlembagaan persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan di mana telah termaktub di bawah perlembagaan persekutuan. Dengan kata lainnya, bahasa Melayu adalah bahasa identiti Malaysia. Perkara 152 menjelaskan bahawa kedudukan bahasa Melayu sangat nyata perlu digunakan semasa majlis rasmi. Kekuatan kedua pula dapat kita lihat pada toleransi penggunaan bahasa di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Walau bagaimanapun, etnik lain mempunyai hak mereka sendiri untuk bertutur dalam bahasa ibunda mereka. Keterbukaan ini menunjukkan toleransi terhadap kaum lain tetap wujud. Hal ini jelas memaparkan sifat tolak ansur di kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ini. Bagi kelemahan dalam jurnal ini pula, dapat kita lihat dalam teks di mana bahasa Melayu melambangkan jati diri negara. Penggunaan bahasa Melayu melambangkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Namun, masih kini dengan percampuran bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu amat membimbangkan. Hal ini kerana bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu, seperti semakin dipandang enteng dan bahasa Barat semakin menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Yang akhir sekali, kelemahan dalam jurnal ini dapat kita lihat pada bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Dalam jurnal tersebut ada menyatakan bahawa isu perkauman tidak dapat dielakkan. Malaysia juga pernah mengalami sejarah pahit di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi, sebagai langkah untuk mengelakkan perbalahan perkauman ini, perlulah kita mewujudkan semangat perpaduan dengan mempraktikkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan bahasa kebanggaan Malaysia kita. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dilihat sebagai satu usaha kerajaan dalam mendukung semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama di negara Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu ini dapat mengelakkan rasa prasangka dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Akan tetapi, bahasa ibunda setiap kaum masih dijaga dengan toleransi bahasa yang berlaku.
Ia digunakan sebagai bahasa pertuturan harian. Oleh itu, percampuran bahasa dengan bahasa Inggeris dan penggunaan bahasa yang tidak betul harus dilihat agar ia dapat membawa bersama nilai jati diri mengikut acuan Malaysia.